Airport KLIA tu penuh dengan orang pergi sambut. Besok masuk sahabat muka depan. Lepas tu Perdana Menteri panggil berjumpa, bagi makan. Lepas tu syarikat tu bagi hadiah syarikat ni, bagi hadiah syarikat ni. Pasal apa? Juara. Bulan Jun nanti tuan-tuan tunggu siapa nak menang di Brazil, Piala Dunia. Piala Dunia, bola Piala Dunia. Negara yang menang tu akan diarak balik dengan kapal terbang khas daripada Brazil balik ke negara dia. Kalau Brazil menang, seluruh Brazil jadi pesta. Kenuri satu Brazil, kenuri. Hadiah tak usah kira lah. Kalau negara mana menang, dia diarak, dibawa balik dengan kapal terbang khas, jumpa presiden, jumpa Perdana Menteri, hadiah turun mencurah-curah. Pasal apa? Juara. Muhammad bukan juara bola sepak. Muhammad SAW bukan juara hoki. Muhammad SAW bukan juara badminton. Muhammad juara iman, juara takwa, juara hamba yang setia, juara pengorbanan, juara kejujuran, juara kemuliaan, juara keikhlasan, juara merendah diri, juara sabar, juara pengorbanan. Jadi tuan-tuan, bila dia berada di segala-gala juara ni, demikian Allah raikan dia lebih daripada yang lain-lain yang mampu dibuat oleh manusia. Sebab tu Allah Ta'ala jemput baginda untuk berhijrah jauh daripada bumi ni, naik ke langit Sidratul Muntaha, fa'auha bihi ila abdihi ma'auha. Allah Ta'ala anugerahkanlah kepada kekasihnya yang dijemput dengan segala kemuliaan diberikan kepadanya, ya, pada malam perjalanan yang sangat istimewa. Dia juara tuan-tuan, dia juara, ya. Kita pun kalau tak jadi juara pun, orang kata dalam kumpulan yang juara, kita bersama kumpulan Rasulullah yang juara, ya. Semayang kita elok, mulut kita bagus, ya. Akhlak kita baik, hubungan dengan jiran okey, ya. Hubungan jiran okey, zakat kita bayar, kalau kita berniaga dengan baik, tak derhaka mak bapak, tak derhaka mak bapak, ya. Tidak, orang kata apa, tidak duk sebut benda-benda aib orang, duk jajar aib orang semua. Kalau kita semua tu tak buat, kita duduk dalam kumpulan juara. Allah Ta'ala kata, inna lil muttaqina mafazan. Orang yang bertakwa, mereka itu mafazan, mereka itulah yang berjaya, mereka itulah juara. Apa yang kami nak bagi? Kami bagi istana dengan ladang-ladang, kebun anggur yang hebat-hebat. Kita duduk di Tanjung, di Bengkuang ni dapat benda tambah, tak dapat tambah. Duduk rumah macam cik ni pun rasa lega nak dah. Ada orang duduk lantai dia bumbung orang, bumbung dia lantai orang. Dia kencing teh kepala orang tu kencing teh kepala orang ni, orang tu kencing teh kepala. Duduk tingkat 18 ya. Lantai dia bumbung orang, rumah pelik, bumbung dia lantai orang. Dia beli 80,000. Tak mana harga beli tak tahu. Lagi elok, lagi tinggi tu dekat rumah saya di Tanjung tu, lagi tinggi 1 juta, 1.5 juta. Pasal apa? Boleh tengok sampai Pulau Man, boleh tengok kapal terbang apa semua, lagi tinggi, lagi mahal. Rupanya dia jual pemandangan. Harga pemandangan masuk dalam harga kondominium dah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala akan bagi kepada hambanya, tapi syaratnya kamu masuk dalam kumpulan juara, iaitu masuk dalam kumpulan umat Muhammad yang mulia, ya. Kalau tak mulia dia dapat balasan dia, ya. Ketika Rasulullah baca ayat yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, ayat ni dalam surah An-Naba. An-Naba ni surah pertama dalam juzuk 30. Surah ni bermula amma yatasaalun,
'anil naba'il 'azim. Tu surah pertama juzuk 30. Ya. Dalam surah tu ada satu ayat, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Pada hari itu, yakni hari kiamat, ya, ditiupkan sekakala terumpet besar, maka mereka pun bangun daripada kubur mereka dan melintas di depan Allah, kumpulan demi kumpulan. Dengar ayat tu, Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, tolonglah hurai, tolonglah cerita kat kami, apa maksud ayat tu? Apa maksud ayat tu? Ya, dia tak apa faham. Manusia melintas di depan Allah, kumpulan demi kumpulan. Ramaikah kumpulan tu? Siapa kumpulan tu? Tuan-tuan, bila Rasulullah dengar soalan macam tu daripada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, menangis. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menangis dengar soalan Sayyidina Muaz sampai basah baju baginda. Lepas dia menangis dalam tersedu-sedu tu, kata Rasulullah kepada Muaz, sa'altani an syai'in 'azim. Wahai Muaz, kamu tanya satu soalan yang cukup berat kepada aku. Ni nak cerita 12 kumpulan. Dia kata, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati, di halau ataupun di manusia tu dibangunkan daripada kubur, daripada mahsyar, melintas di depan Allah dalam 12 kumpulan. Tapi dalam 12 kumpulan tu, tuan-tuan, 11 kumpulan melintas di depan Allah dengan azab. 11 kumpulan berjalan di depan Allah dengan azab. Tu saya tak mau cerita lah 11 tu. Satu kumpulan saja yang melintas di depan Allah dengan penuh kerahian daripada Allah. Mereka pasal apa? Mereka ni tetap menjaga sembahyang. Mereka ini orang mulia, orang jujur. Maka mereka melintas di depan Allah dengan penuh kemuliaan. Hak sebelah lagi, macam-macam azab yang Allah Ta'ala kenal. Contoh saya bagi sikit-sikit sudahlah. Sikit-sikit. Tajuk hari ini tajuk bab sembahyang, tapi nak bagi sikit pada tuan-tuan. Saya kata, orang yang masuk dalam kumpulan mukmin muttaqin akan dilayan Allah. Tapi orang yang masuk dalam kumpulan fasiqin, orang jahat, munafiqin, orang munafik, lidah bercabang 10, lidah bercabang 10, senyum ada makna, senyum ada makna, baik ada maksud, baik ada maksud. Ini orang munafik. Siang lagu lain, malam lagu lain, jumpa senyum manis, belakang kata macam-macam. Ini munafik. Atau orang jahat, dalam solat jahat buat banyak juga, suka pembohong, ini fasik. Jadi kata Rasulullah, yang melintas di depan Allah tu 12 kumpulan manusia. Antaranya ialah apa dia? Ni antara aja. Kalau tuan-tuan nak dengar lain, waktu lain. Ya. Antaranya yang pertama, kumpulan pertama, al-awwalu yuhsyaru min quburihim. Mereka dibangunkan daripada kubur mereka dan dihalau daripada mahsyar. Laisa lahum yadani wala rijlani. Dalam keadaan tak ada dua tangan, tak ada dua kaki. Allah Ta'ala kata, hang potong kaki depan ni, hang kerat dua tangan depan ni. Orang ni meraung. Sekumpulan orang macam ni lintas di depan Allah dalam keadaan meraung, tak kira lah. Kemudian juru acara Padang Mahsyar mengumumkan siapa kumpulan ni. Macam kita tengok Pak Rakan Merdeka lah. Lalu sekarang barisan yang sedang melintas di pentas diraja adalah kumpulan Proton Nasional. Juga acara umum lah. Lepas tu main kumpulan kedua pula. Perbarisan hormat yang sedang melintas di pentas diraja sekarang adalah terdiri daripada anggota-anggota polis diraja Malaysia. Ni juru acara umum. Ni kumpulan ni pun melintas daripada Allah. Juru acara fayunadil mudadi min qibalir rahman, ada juru acara yang berada di sisi Allah Ar-Rahman memaklumkan, orang ini
yang dibangunkan daripada kubur tidak ada dua tangan, tidak ada dua kaki. Kerana apa? Kerana mereka waktu hidup selalu menzalimi jiran, selalu menyakiti jiran. Tangan dengan kaki dia diguna untuk kacau orang. Lalu Allah Ta'ala kata, bangun kau orang macam ni pada kubur, buang dua tangan, buang dua kaki. Pasal apa? Kadang-kadang kita rasa kita baik dah, Dr. Mazlah. Kita perasan kita baik dah. Pasal apa? Kepiah putih tak kepala. Kadang-kadang pakai jubah meleret, kadang-kadang buh sorban, kadang buh tudung elok ya. Kita dok perasan kita baik dah. Aku semayang, aku pergi dengar orang mengaji, dok perasan kita baik dah. Padahal kalau tanya orang lain, dia tu macam mana? Hang kata dia baik, hang kata dia baik. Anak ayam ku dia baling dengan ketil batu, anak kambing ku dia punggai dengan kayu. Hang kata dia baik. Aku panggil bukan kenuri pun haram tak main, duduk sebelah rumah, tapi kita duk perasan kita baik. Jiran habaq kata jahatnya kita. Oh, mulut dia lah. Hang kata cabai Melaka pedas, mulut dia lagi pedas. Sebab tu tuan-tuan, kita jangan perasan kita baik. Kalau kita sembahyang elok pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sembahyang tu tak bawa kesan untuk menjadikan kita orang baik dengan manusia lain, dengan jiran misalnya, kita bukan orang baik lagi. Kita orang baik lagi. Atau kalau kita baik dengan orang tapi kita tak baik dengan Allah Ta'ala, lagi teruk. Tengok orang ni dibangunkan daripada padang mahsyar dalam keadaan tak ada dua tangan, tak ada dua kaki. Juru acara padang mahsyar kata, pasal apa? Pasal mereka ni dulu di dunia melakukan benda-benda yang menyakiti hati jiran. Di dalam Isra' Mi'raj, Allah Ta'ala tunjuk apa? Allah Ta'ala tunjuk orang gunting lidah dia, perak keluar darah, perak keluar darah, perak keluar darah. Jibril, makhluk datang apa lagu ni? Duk buat penja bodoh ni. Kita cerita bahasa Mengkuang boleh kan? Cerita bahasa Mengkuang dah lah kan? Nak faham cara bahasa Mengkuang lah. Ni awal orang ni. Orang ni lah Hammadin Masya'in Binamin. Orang suka duduk himpun keburukan orang, berjalan duduk sebat cerita baik orang, buruk orang, cerita fitnah kat orang tu, lagu ni. Dan tuan-tuan, lah ni, zaman ni banyak lagu tu. Tambah lah ni dia tak berjalan cerita kat orang, ada cerita baru, cara baru. Facebook, ada bloggers, makcik-makcik setengah tak tahulah. Ada WhatsApp, ada Instagram, apa benda tak tahu. Dia tahu kot. Ada yang tahu tak? Tak tahu. Bagus. Lebih baik tak tahu ada. Ustaz pun tak tahu. Ustaz pandai sebut ya, tapi ustaz tak tahu. Facebook lah, YouTube lah, menatang apa semua ni kira type di rumah, sebab dalam apa, dalam udara, dalam apa, dalam internet. Sebab mata orang tu lagu ni, orang tu lagu ni. Sebab tu saya tak ada Facebook. Orang kata ustaz tak ada Facebook, tak ada. Saya pun sakit kepala. Baca dalam tu, tuan-tuan, semua bab cerita kata kat orang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila tuan-tuan mai kuliah ni, baik sangat daripada baca Facebook. Facebook tu dia kata buku muka, artinya nak baca dia kena bawa mata kita duk perhati je. Tuan-tuan, orang mengatakan orang zaman lah ni lah, ya Allah, yang ada universiti, macam-macam universiti, yang ada profesor bilangan dia sampai kita tak tahu nak kira. Tapi keluar universiti, menghadap Facebook, mengatakan orang pro-pra, la ilaha illallah. Jadi Allah Ta'ala tunjuk pada Rasulullah, ya Muhammad, inilah orangnya, kata Jibril, di kalangan umatmu yang tak pandai menjaga mulut. Mulut dia tukang sebab cerita buruk orang. La ilaha illallah
Muhammad Rasulullah. Ni dia tuan-tuan. Tu yang Allah Ta'ala bangkitkan daripada kubur. Manusia tak ada dua tangan, tak ada dua kaki. Pasal apa? Dulu waktu hidup dia buat benda-benda tak elok dengan jiran. Jiran tu ada anak perempuan, dia mengendap. Jiran tu belah pokok, dia lepas kambing dia pergi makan pokok-pokok habis. Lepas tu pula berkelahi dengan jiran, buat pagar tebal pamila. Ya Allah. Lagu selamat hari raya ni, ampun maaf dipinta, minta semua ampun maaf, tapi haram aku tobat tak ampun, aku tobat tak maaf. Hang pagi makan nuri dengan nasi rumah aku tak ada lah. Allah maaf. Itu dia tuan-tuan. Jadi orang macam ni mendahului perharakan di depan Allah Subhanahu Wa Taala dalam dua tangan tak ada, dua kaki tak ada. Kumpulan kedua, Allah Ta'ala tunjukkan, ya, bangun, yuhsyaru min quburihim ala suratil khanazir. Manusia kumpulan kedua ni dibangunkan daripada kubur dan dihalau melintasi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam bentuk babi, ala suratil khanazir, dalam bentuk babi. Pasal apa? Kesalahan dia pada haula'il ladina yatahawanuna bis salat. Juru acara Padang Mahsyar mengumumkan, orang ini orang yang main-main dengan semayang. Semayang tak elok, semayang tak jaga. Padahal Rasulullah dijemput ke Sidratul Muntaha, qad qausaini au adna, naik lebih tinggi pada Sidratul Muntaha, dapat hadiah semayang, buat turun semayang, tatang semayang, buat turun. Hadiah pula, hadiah yang tinggi ni kepada umat dia, mai ke umat dia, buat cacai badai dengan solat. Tu kita geram tu kadang-kadang orang yang buat main-main dengan solat ni. Orang buat main-main dengan solat, tomak ninah tak ada, baca menatang apa pun tak tahu, laju tak tentu punca kalu. Sedangkan kita sedang menghadap Allah, sedangkan kita sedang berbisik dengan Allah, sedangkan kita mengharapkan rahmat Allah, sedangkan kita sedang mengharapkan keampunan daripada Allah. Tapi semayangnya ashabul lu'la', semayangnya ashabul lu'la'. Saya cukup geram kadang-kadang bila kita pergi masjid ni, kita tinggal rumah dengan masjid tu 500 meter lebih. Pasal apa? Nak dapat semayang yang baik, semayang yang sempurna, semayang yang elok, semayang yang rasa puas pergi masjid. Start kereta pun pergi semayanglah jamaah. Lepas semayang kata, kalau lagu ni punya semayang aku tak main pun tak apa. Lajunya ya Allah, kita iyyaka na'budu, dia rokok dah. Bila dia rokok, berlambak lagi orang tak habis Fatihah. Kereta api laju di India selalu belaga. Betul-betul. India lah satu negara yang banyak kemalangan kereta api. Laju tak apa, tapi terlalu laju. Mayang dah tahu apa ni. Sedangkan kita sedang berbisik dengan Allah, sedangkan kita sedang bercakap dengan Allah, sedangkan kita sedang mengharapkan keampunan daripada Allah, sedangkan kita sedang mengharapkan rahmat daripada Allah. Awak semayang lok-lak tu. Kalau hang dah tahu hang nak cepat, pergi baca Sabihah sebab apa? Kalau hang tahu hang nak cepat, pasal apa pergi baca ayat panjang-panjang? Tu kan baca kabut, makhraj tak betul, waqaf tak betul, wasal tak kena. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semayang dah ingat hak Tuhan dah. Semayang ni apa ingat? Hak Tuhan dah. Semayang tu kalau nak letak harga emas, banyak mana emas pun tak sama dengan semayang. Semayang tu kalau nak letak harga belian, banyak mana belian pun tak sama dengan semayang. Semayang lebih mulia daripada segala-galanya. Sebab semayang tu mulia, maka Allah Ta'ala jemput insan yang paling mulia, menerima yang mulia. Semayang bawa tatang turun dengan segala kemuliaan lalu dihadiahkan kepada umat. Yang ni aku bagi kat kamu.
Sampai Rasulullah nak wafat, dekat nak wafat, duk sebut lagi, ummati, ummati, umatku, umatku, as-salah, as-salah. Dia sebut as-salah, tak sebut buah mu'tan, buah anggur, buah kurma, tak nak sebut. Dia tak sebut Aisyah, dia tak sebut Ummi Kalthum, dia tak sebut Sayyidina Ali menantu dia, tak sebut. Dia tak sebut Fatimah, dia sebut ummati, ummati, umatku, umatku, as-salah, as-salah. Ni malam Isra' Mi'raj, Allah Ta'ala tunjuk Allah Ta'ala tunjuk orang duk pedai kepala dia di batu. Bedai tak bedai? Bedai tahu kan? Bedai di batu. Cakap dengan orang Kuang senang, guna bahasa Kuang tu ya. Bedai hantuk kepala dia di batu. Kata. Siapa hantuk kepala? Sebab Rasulullah kata kedudukan sembahyang dalam Islam macam kedudukan badan, kepala pada badan. Kalau dipotong kepala, badan nak buat apa? Adapun kedudukan salat dalam Islam sepertilah kedudukan kepala pada badan. Kalau dah hang potong kepala, badan nak buat apa? Sebab tu dia punya menyesal lah. Dulu dia sibuk, dulu dia cantik, dulu dia kaya, dulu dia hebat, dulu dia ternama, dulu dia ada kuasa. Sampai semayang pun dia tak ada. Dia duk hantuk kepala menyesal. Kata pecah berdarah habis semua. Kata empuk. Rasulullah tanya, ya Jibril, apa pasal orang ni? Jibril kata, inilah orang yang meringan-ringankan semayang, meninggalkan semayang, dan main-main dengan semayang. Itu sebab tu tuan-tuan, nak semayang ni, kita nak menghadap Allah. Saya nak pesan kat tuan-tuan, jangan semayang diringan-ringankan. Jangan ganggu semayang dengan masalah lain. Duk tengok filem Nustan, duk teriak, kawan tu teriak, kita teriak, teriak. Lepas tu habis nak mayang sak. Mayang sak tak jadi tuan-tuan, pasal duk tengok heroin duk teriak, kita pun teriak lah. Imam Ghazali kata kalau semayang, nak semayang depan, dia kata tutup pintu tingkap tu. Pasal apa semayang dia tutup pintu tingkap? Betul tingkap tu ada buah pelam. Buah pelam. Buah pelam tu kuning dah. Betul tingkap tu ada pisang bunga. Hak dia punya tu kuning lah. Jadi Allahu Akbar. Bila cucu nak balik tau, dan dah dengan pisang ni, habis dia bawa dengan tutup. Nak terkencing sangat tak boleh semayang, nak terberak sangat tak boleh semayang, marah sangat kita semayang. Ambil uduk. Pasal apa? Marah daripada api, api daripada syaitan, dan api terpadam dengan air. Ambil air, semayang dua rakaat, marah tu turun. Siapa-siapa pula kalau duduk dengan perangai suka marah, ambil ayat semayang, Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan dah cabut dah dengan nama Allah tu, dia cabut dah. Bula dengan pula, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, aku berlindung dengan Allah pada syaitan yang kena rejam. Kiamat tak berlaku lagi, Allah Ta'ala dah jatuh hukum siap dah. Mahkamah tak bersidang lagi, tapi hakim dah bagi tahu dah bahawa yang namanya menatang syaitan ni hukumannya adalah rejam. Sebab tu kita kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berwuduk untuk menunaikan salat. Allahu Akbar.